Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhanis binti Kamarul Rizwan, memegang nombor matrik C20A1245. Dalam video ini, saya akan membentangkan projek akhir bagi kursus teknologi multimedia dalam Permuziuman. Muzium Bukit Besi mula dibina pada 29 Mei 2016 bersebelahan Pejabat Ketengah Bandar Bukit Besi yang bakal mempamerkan segala maklumat sejarah awal perlombongan, perkembangan dan sumbangannya terhadap pembangunan sosioekonomi kepada negeri Terengganu. Pengumpulan artifak dan bahan-bahan untuk dipamerkan di muzium ini ternyata agak mudah dan tidak mengambil masa yang panjang kerana sebahagian koleksinya sudah tersimpan di Galeri Perlombongan Bukit Besi dan akan dipindahkan ke bangunan muzium apabila telah siap nanti. Muzium Bukit Besi juga menempatkan 5 buah galeri iaitu Galeri 1 mengisahkan latar belakang sejarah perlombongan di Bukit Besi, Galeri 2 mempamerkan aktiviti awal perlombongan, Galeri 3 mengetengahkan sosial budaya, Galeri 4 menempatkan peralatan perlombongan dan Galeri 5 pula memaparkan perkembangan pembangunan Bukit Besi. Pentingnya kewujudan muzium ini kerana ia dapat menyokong operasi dan pakej ke tapak-tapak sejarah perlombongan yang ada di sekitar Bukit Besi. Baiklah, beralih pula ke bahagian seterusnya iaitu permasalahan fizikal muzium secara umum. Permasalahan ini dapat dilihat pada deskripsi setiap koleksi artifak yang dipamerkan. Terdapat deskripsi yang terlalu ringkas pada koleksi sehingga menyebabkan pengunjung kurang memahami tentang maklumat artifak yang dipamerkan. Oleh itu, terdapat beberapa cadangan penambahbaikan melalui kaedah teknologi multimedia. Antaranya ialah animasi dan grafik interaktif. Penggunaan animasi dapat mempersembahkan sejarah sesuatu peristiwa dengan cara yang menarik, manakala penggunaan grafik interaktif pula dapat menyediakan visualisasi ruang pameran atau membenarkan pelawat mengklik butiran tertentu bagi mendapatkan maklumat tambahan. Cadangan penambahbaikan kedua ialah mengadakan pameran virtual menggunakan teknologi realiti maya iaitu VR. Pengunjung boleh melawati pameran dan melihat artifak dari rumah menggunakan set kepala VR atau aplikasi AR pada telefon pintar mereka. Cadangan penambahbaikan ketiga ialah gamifikasi iaitu menggabungkan elemen permainan dalam pameran di muzium untuk menampakkan ia lebih menarik. Seterusnya beralih kepada teori-teori pengaplikasi multimedia dalam permuziuman. Antara teori yang boleh diaplikasikan ialah teori visualisasi. Teori ini berkaitan dengan penggunaan elemen visual seperti imej, animasi dan grafik untuk membantu pelawat memahami maklumat yang disampaikan. Visual yang menarik dan jelas boleh menjadikan kandungan pameran lebih mudah difahami dan diingati oleh pengunjung. Teori kedua pula ialah teori sosial. Teori ini menekankan kepentingan memudahkan komunikasi dan kerjasama antara pelawat. Penggunaan teknologi multimedia seperti aplikasi pelawat, tangkap imej atau kios interaktif boleh membantu menghubungkan pelawat dan menggalakkan mereka berkongsi pengalaman serta pengetahuan mereka. Akhir sekali ialah kaedah yang dipakai dan proses dalam menghasilkan laman web muzium. Antaranya ialah menetapkan idea konsep, menandai tarifan tujuan laman web muzium dan menetapkan artifak yang akan dipamerkan. Kaedah kedua ialah penyediaan proposal. Kaedah ini dilakukan dengan cara merancang kandungan yang akan diletakkan pada halaman web seperti tajuk, tujuan, artifak yang akan dipaparkan dan langkah-langkah dalam pengurusan maklumat dan kandungan secara urutan yang logik. Kaedah seterusnya ialah mengemaskini artifak dan penulisan deskripsi. Kaedah ini dilakukan dengan cara mengemaskini artifak secara sistematik dan teliti seperti mengenal pasti jenis, warna, kronologi, bahan yang digunakan dan penulisan deskripsi yang jelas bagi setiap artifak yang akan dipamerkan. Kaedah keempat pula ialah peranan pasukan dengan menetapkan tugasan kepada setiap ahli pasukan bagi mengendalikan laman web yang terdiri daripada pengarah, kurator, pereka bentuk, juruteknik, konservator, editor, perunding dan juga kaki tangan pengeluaran. Kaedah kelima ialah reka bentuk visual. Kaedah ini melibatkan penggunaan warna, font, grafik dan reka letak yang sepadan dengan identiti visual muzium supaya ia dapat mewujudkan penampilan yang lebih estetik dan mesra navigasi. Seterusnya ialah kaedah pembangunan teknikal di mana halaman web perlu dibangunkan secara teknikal menggunakan platform Wix bagi memudahkan penyelenggaraan web. Kaedah ketujuh pula ialah reka bentuk responsif dan menguji.
Kaedah ini amat penting supaya laman web boleh diakses pelbagai peranti seperti komputer, tablet dan telefon pintar. Laman web juga perlu diuji terlebih dahulu supaya semua paparan dapat berfungsi dengan baik. Dan akhir sekali ialah kaedah pelancaran dan penyelenggaraan. Laman web sedia untuk dilancarkan dan boleh diakses oleh pengguna. Proses penyelenggaraan pula perlu diteruskan bagi mengemas kandungan, meningkatkan keselamatan rangkaian dan mengawal isu teknikal. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.